Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya, kita bersama-sama dapat berkumpul di gelanggang forum. Bersama saya, Muhammad Haziq Daniel bin Muhammad Idris, pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, saya ingin meringkaskan. Kita sedia maklum dewasa ini, isu sumbang haram dalam kalangan masyarakat amat membimbangkan oleh semua pihak. Justru kita perlu melihat dalam skop yang lebih besar jika ingin menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu sumbang haram. Persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab dalam mengatasi masalah sumbang haram ini? Persoalan inilah kunci utama yang kita gunakan untuk melahirkan masyarakat yang maju, dan persoalan inilah yang akan kita gunakan untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini. Sumbang mahram ini telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual dari segi sosial, mental dan fizikal. Hubungan sumbang mahram ini berpotensi tinggi untuk menghasilkan keturunan yang lemah dari segi fizikal maupun mental dan boleh membawa kepada maut. Ini terjadi akibat daripada pengumpulan homozigot ataupun gen-gen bersifat lemah daripada kedua-dua induk kepada satu individu, iaitu anak. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud, diharamkan kepada kamu untuk berkahwin dengan ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak tiri yang kamu peliharakan dari isteri-isteri yang kamu campur. Tetapi, kalau kamu belum campuri mereka, isteri kamu itu, dan telah menceraikan mereka, maka tiadalah salah untuk kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga ke atas kamu untuk berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu yang berasal dari benih kamu. Dan diharam juga untuk kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk dijadikan isteri-isteri kamu, kecuali yang berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Hampir setiap hari kita dipaparkan dengan berita rogol ataupun sumbang mahram di media sosial, di televisyen ataupun di mana sahaja. Ada kes-kes yang tidak dapat diterima akal, seperti cucu merogol nenek, datuk merogol cucunya sendiri, adik abang merogol adik, dan bapa merogol anak kandungnya sendiri. Dalam konteks kanak-kanak, mereka diingati untuk sentiasa berwaspada dengan orang asing. Tetapi dengan adanya kes sumbang mahram ini, mereka diajar dengan perkara yang tidak elok dalam kalangan ahli keluarga mereka tersendiri. Apa yang lagi menyedihkan, kaum Melayu mencatatkan jumlah terbanyak dalam kes ini berbanding dengan kaum lain. Hakikatnya, manusia lebih takut dengan undang-undang dunia dan tidak takut dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bagi tempoh Januari hingga Jun 2004, sebanyak 161 kes telah dicatatkan dan telah direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia.
Ini menunjukkan bahawa undang-undang yang ada sekarang tidak cukup untuk menakut-nakutkan masyarakat dari melakukan perbuatan terkutuk ini. Di manakah akal dan fikiran dan kewarasan seorang cucu yang merogol seorang nenek yang sudah tua dan sudah berkedut? Dan di manakah kewarasan seorang individu memperlakukan cucu dan anaknya sendiri dengan perbuatan ini? Ini menunjukkan bahawa perbuatan ini tidak masuk akal dan tidak diterima akal oleh masyarakat lain. Dan ini menunjukkan kepada masyarakat ada segelintir di kalangan mereka yang tidak mempunyai sifat kemanusiaan dan tidak mempunyai akhlak yang tinggi. Jika permasalahan ini tidak dapat ditangani dengan sewajarnya, maka hubungan kekeluargaan dan masyarakat keseluruhannya akan runtuh. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita. Jangan risau dan jangan ragu, kerana sememangnya warga Dewan tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama, cantik molek, lagi berseri, Saudari Nurin Akilah binti Hamzah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Ayu lagi cantik, sesuai dengan nama orangnya, iaitu Saudari Nur Ayu Suhaida binti Abdul Rahman. Dan akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga, kelihatan ceria dan menawan, Fisabila binti Zazali. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, saya ingin menunjukkan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Nurin Akilah. Apakah status tentang isu sumbang maram di negara kita dan faktor yang menyebabkan isu sumbang maram ini terus berleluasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi atas soalan yang telah diberikan tadi, dan terima kasih kepada para panel dan juga para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam forum pada hari ini. Sebelum saya meneruskan penerangan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit informasi berkenaan apakah itu sumbang mahram. Sumbang mahram ataupun incest merupakan satu perhubungan seksual antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan, dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang dan dilarang oleh adat Resam. Seperti hubungan antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, saudara mara ataupun mungkin datuknya sendiri. Marilah kita bersama-sama telusuri apakah punca-punca berlakunya sumbang mahram. Kita pergi kepada punca yang pertama, iaitu pemakaian anak perempuan yang seksi ataupun menggairahkan semasa berada di rumah. Hal ini demikian kerana anak perempuan tidak ditegur oleh ibu dan bapa mereka tentang pemakaian mereka di rumah sama ada bersesuaian ataupun tidak dengan usia mereka. Sebagai contoh, anak perempuan mungkin akan memakai seluar pendek yang boleh mendedahkan kakinya, dan juga mereka memakai pakaian yang mengikut bentuk tubuh badan yang boleh mencolok mata. Orang lelaki, walaupun tahu itu darah daging ataupun anaknya sendiri, tetapi jika berpakaian seksi, ditambah pula dengan tahap keimanan mereka yang lemah, mungkin dia boleh beralih kepada tempat lain. Orang lelaki mempunyai 9 akal, 1 nafsu. Jadi jika akal itu tidak digunakan dengan baik, maka mungkin nafsu boleh membatasi akal dan pemikiran mereka. Oleh itu, orang lelaki hendaklah menjaga akal dan nafsu mereka, dan orang perempuan menjaga pemakaian mereka. Para hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita beralih pada punca sumbang mahram kita yang kedua, iaitu sumbang mahram ini mungkin berpunca daripada keruntuhan institusi keluarga ataupun perkahwinan. Peningkatan kadar perceraian di dalam negara ini mungkin boleh menyumbang kepada peningkatan risiko berlakunya sumbang mahram dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini demikian kerana tahukah anda bahawa jika seseorang ibu itu berkahwin dengan bakal suaminya yang baru itu berkahwin semula, anak perempuan yang tinggal bersama mereka mempunyai risiko yang tinggi terhadap penganiayaan seksual oleh bapa tirinya.
Sebagai contoh, saya ambil daripada Keratan Akhbar Tempatan pada Julai 2020, di mana terdapat seorang lelaki yang berumur 57 tahun bersama cucu tirinya yang berumur 11 tahun yang telah melakukan sumbang mahram terhadap cucu tirinya. Dia mengaku bahawa dia telah melakukan sumbang mahram ini sebanyak 3 kali sejak tahun 2016. Jadi daripada akhbar ini mungkin kita boleh ambil pengajaran bahawa ahli keluarga tiri tidak boleh diletakkan kepercayaan yang sepenuhnya untuk menjaga cucu tiri. Itu saja. Kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan yang telah diberikan oleh saudari Nurin Akilah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gejala sumbang mahram terus berkembang di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, masih terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan gejala sumbang mahram ini terus berlaku di negara kita. Oleh itu, saya ingin menunjukkan persoalan ataupun pertanyaan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Nur Ayu Suhaida, tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan gejala sumbang mahram ini berlaku di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kita mengajukan soalan dengan penuh semangat yang menambahkan semangat dalam diri kita semua untuk perbincangan topik kita pada kali ini. Sidang penonton yang saya kasihi, pertambahan masalah ini turut disertai oleh masyarakat yang tidak mengamalkan kehidupan yang disyariatkan oleh Islam. Hal ini demikian kerana sesungguhnya iman adalah akal tunjang dalam pembentukan sasiah manusia. Iman mampu menjadi penghalang dan benteng kepada kemaksiatan. Tanpa iman, manusia umpama layang-layang tanpa tali, terbang mengikut arus tiupan angin tanpa arah dan tujuan. Apabila kehidupan yang disyariatkan Islam mula diabaikan dan iman menjadi semakin goyah, maka nafsu seseorang itu juga akan menjadi semakin sukar untuk dikawal dan godaan nafsu ini pernah diperingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, jelaslah bahawa nafsu mampu menjadi musuh kepada umat Islam yang lemah iman. Islam juga mensyariatkan agar tempat tidur anak-anak dipisahkan semenjak anak-anak berusia 7 tahun. Oleh itu, perlu wujud pengasingan bilik di antara anak lelaki dan anak perempuan apabila semakin meningkat dewasa. Setakat ini sahaja penerangan saya mengenai ini. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, demikian tadilah penjelasan tentang faktor yang menyebabkan gejala ataupun isu sumbang mahram ini terus berlaku di negara Malaysia. Penjelasan yang diberikan oleh ahli panel kita yang kedua sangat-sangat terperinci dan sangat-sangat menarik. Kepesatan perkembangan isu sumbang mahram ini amat membimbangkan kita. Kebanyakan masyarakat di negara ini tidak menghiraukan perkara sebegini rupa kerana bagi mereka perkara ini sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Berita juga memaparkan isu sumbang mahram yang semakin meningkat. Siapakah yang bertanggungjawab dalam isu ini? Itu kita akan jelaskan nanti. Pernahkah kita terfikir apakah kesan-kesan yang kita akan hadapi oleh perbuatan yang mereka buat? Oleh itu, saya memohon penjelasan daripada ahli panel kita yang ketiga, Fisaibillah binti Zazali, untuk menjelaskan tentang kesan-kesan isu ataupun gejala sumbang mahram ini kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada saudara pengerusi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan perbincangan kita. Secara logiknya, manusia adalah makhluk yang terbaik kerana dikurniakan akal dan nafsu serta agama untuk mengawal kehidupan mereka melalui peraturan agama. Namun begitu, moral manusia ketika ini berada di tahap yang sangat rendah kerana manusia sudah alpa dengan segala tanggungjawab mereka. Antara cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini ialah tindakan daripada mangsa itu sendiri. Bagi menangani jenayah keji ini, mangsa itu sendiri hendaklah melaporkan kejadian ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Hal ini kerana
Jika perbuatan ini dilakukan, maka tindakan yang tegas dapat diambil ke atas sang pelaku sumbang mahram serta kejadian itu tidak akan berulang lagi. Namun begitu, banyak mangsa sumbang mahram ini yang tidak melaporkan kejadian yang berlaku kerana takut diancam oleh sang pelaku. Sesungguhnya, mangsa takut jika masyarakat memandang hina terhadap hubungan intim yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Bagi mangsa yang membuat keputusan untuk melaporkan hal tersebut pula, majoritinya akan menceritakan kepada ibu atau bapa mereka. Jika ibu bapa mangsa tidak menghiraukannya, mangsa akan menemui orang yang lain seperti rakan, guru atau jiran-jiran mereka. Dengan cara ini dapat membantu mengurangkan perbuatan keji dalam komuniti kita. Bukan itu sahaja, tindakan ini juga dapat menghindarkan mangsa daripada terus terjebak dalam perbuatan sumbang mahram ini. Selain itu, cara menangani masalah ini juga adalah dengan ibu bapa disarankan agar mengajar setiap ahli keluarga agar menjaga batas-batas aurat di dalam rumah, terutama dalam kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina. Walaupun ahli keluarga boleh membuka aurat kecuali antara pusat dan lutut di kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina, namun ada batas-batas kesopanan dan tata susila yang perlu diikuti. Pakaian yang sesuai adalah seperti tidak mendedahkan bahagian-bahagian yang dapat menaikkan nafsu syahwat dan tidak boleh tipis, ketat dan seksi. Walaupun di rumah, tidak wajar jika seorang anak gadis hanya berkemban saja. Oleh itu, aurat ini perlu dijaga sama ada ahli keluarga itu lelaki maupun perempuan. Sehubungan dengan itu, setiap individu juga hendaklah memantapkan keimanan dalam diri. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga dengan mempraktikkan ajaran agama, terutama sekali terhadap perkara-perkara yang wajib. Setiap ahli keluarga juga perlu didedahkan dengan beratnya azab membuat dosa besar dan melanggar hukum Tuhan jika perzinahan dilakukan dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Anak-anak yang terdidik dengan didikan agama yang sempurna akan dapat menutup jalan-jalan ke arah gejala sosial yang kian teruk ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang mempunyai ilmu agama yang mantap dan mencukupi untuk membimbing mereka ke jalan yang benar mengikut landasan agama. Sungguh dahsyat penjelasan daripada ahli panel kita yang ketiga. Tidak dapat disangka lagi bahawa isu sumbang mahram ini perlu diberi perhatian kerana kesan yang dibawa oleh isu sumbang mahram ini bukanlah satu perkara yang boleh dibawa main. Sekarang, saya mohon ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Ayu Suhaida, memberikan penjelasan tentang kesan-kesan gejala sumbang mahram ini terhadap individu. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi, ahli-ahli panel dan penonton yang saya hormati. Jika dilihat, kesan sumbang mahram ini akan memberi impak yang sangat dahsyat kepada mangsa itu sendiri. Mangsa akan rasa terhina dan dicaci oleh masyarakat walaupun tidak bersalah. Sebagaimana yang kita tahu, mahram ini merupakan seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan kepada seseorang dan haram untuk dikahwini. Mereka ini terutamanya kaum lelaki yang menjadi ketua, wali dan pelindung dalam sesebuah keluarga. Jika hubungan sumbang mahram ini terjadi, sudah tentu mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain dan menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Kemesraan yang terjalin dalam sesebuah ikatan kekeluargaan akan menjadi kebencian dalam kehidupan mangsa itu sendiri. Ia berkemungkinan akan menghilangkan rasa hormat seseorang perempuan terhadap lelaki lain. Pengalaman traumatik ini tanpa rawatan akan mengakibatkan post-stress traumatic disorder, iaitu PTSD. PTSD merupakan penyakit yang menjejaskan kesihatan mental survivor. Mereka akan mengalami kemurungan dan takut untuk melakukan hubungan intim. Perkara yang menakutkan adalah apabila mangsa telah mengandung akibat hubungan sumbang mahram tersebut.
mereka akan menanggung malu yang dihadapi oleh diri sendiri. Ia akan menyebabkan tekanan bagi seseorang sekaligus membolehkan seseorang berfikir tidak waras dengan sanggup membunuh dengan cara menggugurkan kandungan tanpa memikirkan hal dosa. Namun, jika bayi tersebut tidak digugurkan, ia akan mengalami masalah status kekeluargaan buat anak yang dikandung. Maka dapat saya simpulkan bahawa kisah-kisah ini akan memberikan impak yang sangat besar kepada individu itu sendiri, iaitu mangsa itu sendiri. Jadi kita harus mengambil langkah yang progresif agar kejadian seperti ini tidak berlaku. Terima kasih diucapkan kepada panel kita. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan dari ahli panel kita sebentar tadi. Oleh itu, sekarang saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Fisabilah binti Zazali. Bagaimanakah cara mengatasi masalah sumbang maram dan apakah cara untuk mengatasi isu sumbang maram ini terus berleluasa di tanah air kita, iaitu di negara Malaysia? Dipersilakan ahli panel kita yang ketiga untuk menjawab soalan ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan perbincangan kita. Secara logiknya, manusia adalah makhluk yang terbaik kerana dikurniakan akal dan nafsu serta agama untuk mengawal kehidupan mereka melalui peraturan agama. Namun begitu, moral manusia ketika ini berada di tahap yang sangat rendah kerana manusia sudah alpa dengan segala tanggungjawab mereka. Antara cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini ialah tindakan daripada mangsa itu sendiri. Bagi menangani jenayah keji ini, mangsa itu sendiri hendaklah melaporkan kejadian ini kepada pihak-pihak yang berkenaan. Hal ini kerana jika perbuatan ini dilakukan, maka tindakan yang tegas dapat diambil ke atas sang pelaku sumbang mahram serta kejadian itu tidak akan berulang lagi. Namun begitu, banyak mangsa sumbang mahram ini yang tidak melaporkan kejadian yang berlaku kerana takut diancam oleh sang pelaku. Sesungguhnya, mangsa takut jika masyarakat memandang hina terhadap hubungan intim yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Bagi mangsa yang membuat keputusan untuk melaporkan hal tersebut pula, majoritinya akan menceritakan kepada ibu atau bapa mereka. Jika ibu bapa mangsa tidak menghiraukannya, mangsa akan menemui orang yang lain seperti rakan, guru atau jiran-jiran mereka. Dengan cara ini dapat membantu mengurangkan perbuatan keji dalam komuniti kita. Bukan itu sahaja, tindakan ini juga dapat menghindarkan mangsa daripada terus terjebak dalam perbuatan sumbang mahram ini. Selain itu, cara menangani masalah ini juga adalah dengan ibu bapa disarankan agar mengajar setiap ahli keluarga agar menjaga batas-batas aurat di dalam rumah, terutama dalam kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina. Walaupun ahli keluarga boleh membuka aurat kecuali antara pusat dan lutut di kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina, namun ada batas-batas kesopanan dan tata susila yang perlu diikuti. Pakaian yang sesuai adalah seperti tidak mendedahkan bahagian-bahagian yang dapat menaikkan nafsu syahwat dan tidak boleh tipis, ketat dan seksi. Walaupun di rumah, tidak wajar jika seorang anak gadis hanya berkemban saja. Oleh itu, aurat ini perlu dijaga sama ada ahli keluarga itu lelaki maupun perempuan. Sehubungan dengan itu, setiap individu juga hendaklah memantapkan keimanan dalam diri. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga dengan mempraktikkan ajaran agama, terutama sekali terhadap perkara-perkara yang wajib. Setiap ahli keluarga juga perlu didedahkan dengan beratnya azab berbuat dosa besar dan melanggar hukum Tuhan jika perzinahan dilakukan dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Anak-anak yang terdidik dengan didikan agama yang sempurna akan dapat menutup
jalan-jalan ke arah gejala sosial yang kian teruk ini. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang mempunyai ilmu agama yang mantap dan mencukupi untuk membimbing mereka ke jalan yang benar mengikut landasan agama. Terima kasih diucapkan kepada saudari Fisabilah ahli panel kita yang ketiga. Apa yang jelas pada saya, masyarakat memainkan peranan yang penting dalam memastikan sama ada isu sumbang maram ini akan terus berkembang ataupun isu sumbang maram ini akan dapat diatasi dengan sebaik yang mungkin. Jika isu sumbang maram ini berterusan dalam kalangan masyarakat, apa yang akan berlaku pada negara kita? Sudah semestinya nama Islam di dada akan terpadam. Dari perspektif agama Islam juga mengatakan bahawa golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara terkutuk ini akan dilaknat oleh Allah dan tidak akan diberkati di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, saya ingin menunjukkan soalan dan saya ingin menanyakan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurin Akilah. Adakah ataupun apakah pihak lain yang berperanan dalam mengatasi masalah ataupun gejala sumbang maram ini terus berlaku di negara Malaysia? Terima kasih kepada saudara pengerusi. Baiklah, pada pendapat saya, pelbagai langkah telah diambil untuk membendung masalah sumbang maram ini daripada terus menular dalam kalangan masyarakat. Antaranya pihak kerajaan dan juga pihak Jabatan Keagamaan amat menitik beratkan dan mengambil serius perkara ini sehingga wujudnya pindaan Seksyen 376B Kanun Keseksaan Khusus untuk jenayah sumbang mahram. Kerajaan telah menetapkan hukuman bagi jenayah ini iaitu penjara tidak kurang daripada 6 tahun dan tidak lebih 20 tahun serta boleh dikenakan sebatan. Seterusnya, satu rancangan bersepadu yang membabitkan pendidikan dan kawasan perumahan juga penting untuk mengatasi jenayah sumbang mahram ini. Dari sudut fizikalnya, Dasar Perumahan Negara telah pun menetapkan satu rumah mempunyai sekurang-kurangnya 3 bilik. Tetapi terdapat juga rumah yang mempunyai 2 bilik sahaja, iaitu rumah berkos rendah. Jadi pihak kerajaan perlulah memperhalusi semula masalah ini. Sekiranya rumah sempit iaitu mempunyai hanya 2 bilik, jadi mereka akan kekurangan bilik tidur. Masalah kekurangan bilik tidur ini dia mungkin akan menyebabkan kepada berlakunya bahana sumbang mahram kerana mereka kekurangan privasi dalam kalangan ahli keluarga. Penderaan seks akan menjadi akar kepada berlakunya penyakit sosial seperti aktiviti pelacuran, jangkitan penyakit AIDS, homoseksual dan juga masalah keciciran dalam pendidikan. Sekiranya masalah keciciran ini berlaku, mungkin akan berlakunya satu situasi di mana ataupun satu perkara yang boleh mengganggu masyarakat. Oleh itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun disarankan untuk menambahkan pembelajaran ataupun ciri-ciri sumbang mahram dalam silibus pembelajaran maupun bagi pelajar sekolah rendah dan di sekolah menengah. Supaya dengan adanya pengetahuan ini, mungkin pelajar-pelajar tersebut dapat membezakan mana satu yang sahih dan mana satu yang batil. Itu saja ujar saya pada hari ini. Kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita tentang faktor, kesan dan cara untuk mengatasi masalah ataupun gejala sumbang mahram ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, serba sedikit akan saya merumuskan topik yang kita bincang pada hari ini. Kehidupan manusia sentiasa berhadapan dengan masalah yang terkadang-kala masalah itu sangat-sangat serius seperti sumbang mahram. Ini menunjukkan bahawa walaupun manusia ini diceritakan dengan sebaik-baik mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang-kala mereka akan cuai, leka dan melakukan kesilapan demi kesilapan. Demi memenuhi keperluan bersifat naluri, manusia akan terlepas dari kawalan sehingga mereka terjebak dengan gejala-gejala yang negatif yang akan merosakkan agama. Sumbang mahram bukan sahaja dilarang oleh agama Islam,
Tetapi perundangan negara Malaysia juga turut mengenakan hukuman yang berat ke atas pelaku jenayah ini. Didapati terdapat pelbagai punca berlakunya isu sumbang maram ini, dan kebanyakan berpunca daripada golongan lelaki yang kurang fahaman dan kurang akhlaknya. Berikutan terdapat pelbagai cara bagi mengatasi masalah ini terus berlaku di kalangan masyarakat Islam khususnya. Pihak-pihak yang bertanggungjawab perlu lebih agresif membuat kajian-kajian untuk disebarkan kepada masyarakat, untuk dijadikan sebagai panduan dan pengajaran kepada mereka. Sebelum kita menudung jari kepada mana-mana pihak, marilah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Baiklah, sekarang kita akan membuka soalan kepada para penonton, sesiapa sahaja, untuk bertanyakan soalan kepada para panel kita. Anda semua boleh dial nombor 012-261-1073 untuk bertanyakan soalan. Baiklah, kita ada soalan yang pertama dari Nur Anisah binti Akbir. Okey, baiklah Nur Anisah, apakah soalannya? Seorang adik perempuan dicabul oleh abang-abang kandung sendiri dan diganggu secara seksual di rumah. Adik perempuan itu memberitahu ibu dan bapa, tetapi tiada tindakan dilakukan. Setelah dewasa, perkara ini disenyapkan begitu sahaja. Soalan saya, apa yang perlu mangsa lakukan untuk mendapatkan pembelaan sedangkan peristiwa sudah lama berlaku? Soalan yang bagus dari Nur Anisah. Okey, baiklah, dipersilakan panel kita yang pertama untuk menjawab soalan tersebut. Terima kasih kepada penonton yang sudi mengajukan soalan. Baiklah, sepatutnya rumah menjadi satu tempat yang paling selamat buat seorang wanita. Namun, ia menjadi satu tempat yang paling berbahaya pula bagi mangsa sumbang mahram. Saya tahu, ramai mangsa yang malu dan takut untuk bersuara bagi menegakkan keadilan dirinya sendiri. Apatah lagi dengan tiada bukti kukuh dan sebarang saksi. Bagi saya, mungkin saudari boleh adukan kepada pihak berkuasa agar si pelaku menerima balasan kerana pada hari ini telah terdapat hukuman yang setimpal bagi pelaku-pelaku sumbang mahram. Saya juga mencadangkan saudari untuk membuat temujanji dengan kaunselor ataupun sesiapa saja yang berkelayakan untuk beri nasihat supaya dapat menenangkan hati dan jiwa saudari. Selebihnya, saudari dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal-amal ibadat. InsyaAllah hati akan tenang dan dapat fokus pada masa depan. Tapi jika saudari telah mengumpulkan keberanian untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa ataupun polis dan ingin cuba mencari bukti, mungkin saudari boleh membuat pemeriksaan dalaman di hospital-hospital berdekatan untuk mencari bukti kecederaan apabila akibat sumbang mahram. Itu sahaja pendapat saya bagi menjawab soalan saudari. Terima kasih. Terima kasih panel kita yang pertama, Nurin Akilah. Baiklah, soalan yang seterusnya daripada Nur Atirah Maisarah. Boleh tujukan soalan anda? Assalamualaikum. Saya nak kemukakan soalan tentang hubungan suami isteri yang dah dicemari dengan perbuatan suami yang telah cabul anak sendiri, iaitu anak tak sah taraf. Adakah tertalak pernikahan tersebut? Saya mau ambil tindakan sebab tak mahu dikata sebagai seorang ibu yang tak ambil berat tentang kebajikan anak-anak. Tapi suami pandai cari sebab atau kesilapan isteri yang menyebabkan saya diam diri dan terasa hati. Saya tak sampai hati bila fikirkan keadaan suami yang tidak bekerja dan tak ada tempat nak bergantung. Minta tolong ahli panel jelaskan bagaimana caranya untuk saya kuatkan hati saya dengan hukum-hukum Allah yang adil. Terima kasih. Soalan yang agak bagus dari Nur Atirah Maisarah. Dipersilakan panel kita yang kedua, Nur Ayu Suhaida, untuk menjelaskan soalan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas
soalan yang diajukan. Pertama sekali, saya ingin memuji keberanian Puan kerana berani bertanya walaupun dirahsiakan namanya. Satu tindakan yang baik. Baiklah, saya teruskan dengan jawapan saya. Talak itu hanya akan berlaku dengan lafaz. Perbuatan sumber maram itu tidak menjatuhkan talak. Namun, jika Puan mendiamkan perkara ini, Puan boleh dikira bersubahat dengan perbuatan suami. Sepatutnya, Puan laporkan perbuatan suami itu kepada pihak berkuasa. Jangan risau sangat tentang suami itu kerana beliau seorang lelaki dewasa dan seorang pesalah. Yang sepatutnya Puan kena lebih risaukan adalah masa depan anak Puan yang menjadi mangsa itu sendiri. Selesaikan masalah itu sekarang dan jangan tunggu lama-lama, nanti akan menjadi masalah yang lebih besar. Soalan yang seterusnya daripada Muhammad Farizwan. Muhammad Farizwan, boleh kemukakan soalan anda? Assalamualaikum. Saya nak bertanya. Saya pernah nampak jiran saya buat semua haram. Tapi saya jenis jiran yang penakut. Jadi saya hanya berdiam diri kerana takut kena marah. Jadi apa langkah sepatutnya saya lakukan, ya, para panel? Dipersilakan panel kita yang ketiga untuk menjawab soalan tersebut. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada saudara Muhammad Farizwan kerana mengajukan soalan tersebut. Baiklah, apakah yang perlu saudara lakukan sebagai seorang jiran yang bertanggungjawab bila saudara perlulah memberi teguran kepada jiran tersebut dengan sopan dan penuh berhormat agar tidak timbul sebarang perkara. Namun begitu, jika beliau tidak mengindahkan sekalian daripada saudara, saudara mestilah membuat aduan kepada pihak berkuasa agar saudara ini dapat diingatkan. Sebagai contoh, saudara dapat membuat aduan kepada Jabatan Keagamaan agar pihak mereka dapat membuat serbuan ke atas jiran saudara tersebut. Perbuatan saudara ini sedikit sudah pasti dapat memberi hukuman dan pengajaran kepada sang pelaku sekaligus dapat memberi nasihat masa yang terlibat dengan semua Islam tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada semua panel kerana memberi jawapan yang sangat mantap kepada para penonton kita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Allahu a'lam. Saya akhiri ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.